علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dihormati ahli jawatan kuasa surau, seluruhnya hadirin dan hadirat yang dimati sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta taufik hidayahnya dapat kita hadir sama-sama pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan adanya program sama pagi ini dapat menyuburkan keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambungan pelajaran kita di muka surat 278 ini, iaitu tajuknya membetulkan shaf dan merapatkan celah-celahnya, celah-celah shaf. Merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamati shalah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik khadam Rasulullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi masyhur kerana Anas bin Malik ni berkhidmat dengan Nabi sekian lama Jadi mak kepada Anas bin Malik ni minta supaya Nabi doakan kepada Anas bin Malik. Jadi ada 3 keberkatan yang Allah berikan kepada Anas bin Malik. Yang pertama, umurnya 120 tahun. Dipanjangkan umurnya dalam keadaan keberkatan 120 tahun. Yang kedua, tanaman yang ditanamnya berbuah 2 kali. Orang berbuah sekali setahun, dia berbuah 2 kali. Nabi doakan. Yang ketiga, keturunan yang lahir daripada Anas bin Malik semuanya hafal Quran dan mendapat keberkatan. Anak cucu cicit je lah mendapat keberkatan didoakan oleh Nabi. Anas bin Malik pada satu hari bila berada di depan rumah Rasulullah masih kanak-kanak, maka dipanggil oleh Rasulullah untuk melaksanakan tugas. Nabi bagi tanggungjawab kat dia. Bila dia balik rumah lambat, mak dia tanya, "Wahai Anas, kenapa kau balik lambat?" Maka dia pun berkatalah, sesungguhnya Rasulullah telah memberi kepada aku tugas menyebabkan aku balik lambat. Maka mak ni bertanya, "Apakah tugas itu?" Maka jawab Anas bin Malik, "Itu antara aku dengan Rasulullah saja, rahsia." Lalu maknya berkata, "Lain kali kalau ada rahsia antara kau dengan antara kau dengan Rasulullah, kalau orang tanya, jangan ceritakan." Kata mak itu adab, adab ibu kepada anak bernama Anas bin Malik ini. Dan setiap kali dia melaksanakan sesuatu tugas, Rasulullah tak pernah berkata, "Kenapa kau buat? Kenapa kau buat begini?" Dan kalau dia tak buat sesuatu, tak pernah Rasulullah berkata, "Kenapa kau tak buat?" Itu adab Rasulullah bersama Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya, betulkanlah shaf. Betulkanlah kalau diterjemah sebagai barisan lah, barisan sembahyang ataupun shaf kamu semasa sembahyang berjemaah. Semasa sembahyang berjemaah tu Rasulullah suruh kita betulkan shaf kita. Kerana sesungguhnya pembetulan shaf itu adalah dari amalan mengerjakan sembahyang dengan sempurna. Sembahyang menjadi sempurna berjemaah apabila shaf diperbetulkan shaf. Ini merujuk kitab Fathul Bari syarah bagi Imam Bukhari dan kitab Zadul Muslim. Hadisnya sahih, hadis yang betul, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu muttafaqun alaih. Itu dalilnya menunjukkan kalau orang nak marah bila betulkan shaf ni tak boleh timbul kemarahan ataupun kena sensitif lah apalah, tak boleh. Mesti kena betulkan shaf dalam sembahyang. Imam patutnya kena berpaling sekejap ke belakang, tengok dulu
Jangan makmum pula marah, logat betul imam ni. Dia kasih nak memandang ke belakang. Kan, dia kena tengok. Lurus ke tidak. Kalau ada renggang, rapatkan. Kalau dia tertonjol ke depan, suruh dia luruskan. Kerana pada satu hari bila Nabi nak takbir atau ihram tak jadi, turun. Pasal dia tengok di sana ada renggang. Dan lalu Nabi berkata, sesungguhnya di tempat yang renggang itu ada terdapat seekor satu syaitan yang menyerupai kambing hitam daripada Yaman. Kambing hitam daripada Yaman duduk di antara renggangan tadi. Maka minta Nabi suruh lurus. Nabi minta sahabat suruh luruskan. Ada riwayat mengatakan Nabi meluruskan saf-saf sembahyang kami seperti kita meluruskan anak panah. Anak panah tu kan dia satu kumpal diluruskan. Jangan ada bengkok-bengkok, diluruskan. Kalau Allah para sahabat menghasilkan tanggungjawab untuk meluruskan saf ini. Pasal apa? Ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Apabila kita tidak meluruskan saf, meluruskan saf sembahyang kita, ditakuti punca-punca pecah belah bermula daripada saf kita saf kita tak lurus. Apabila ada renggang-renggang, maka kita tak betulkan, kita tak rapat, macam itu. Kalau ikutkan duduk ni pun tak kena ikut sunnah Nabi ni. Bersepah macam gigi rumah dulu. Patut dia kena rapat kan. Macam bunga melu, macam kelopak bunga melu. Bunga cempaka, bunga apa tu kan. Kan dia kelopak dia luar je kan. Ini duduk macam gigi rumah je. Bila nak betul tak tahulah. Daripada bapa ni ceramah sampai anak ni ceramah. Dia inilah juga tak berubah-ubah. Patut teruslah buat hari ni bila lah akan datang. Buat hari ni pula ni mana cakap soal itu. Patut memang kalau ikut sunnah Nabi duduk kita tak kena. Kadang-kadang milih baca Yasin malam Jumaat, kadang-kadang mana-mana kita pergi juga tengok. Sama je. Tak ada orang mementingkan duduk rapat. Kalau ikut sejarah Nabi, para sahabat duduk. Kalau sahabat dah duduk tu, memang tak ada can nak ke depan dah. Pasal pun dia dah rapat ke depan. Macam ini orang boleh penuh depan ni. Orang boleh datang lapar boleh duduk depan. Kalau ikutkan Tapi kalau ikut sunnah Nabi duduk, cuba tengok dalam sejarah tak bergerak tu. Sampai kalau burung terbang sampai dia hingga macam tunggul, tak ada bergerak. Kalau daun pula gugur, sampai tak gugur ke tanah, dia gugur atas riba para sahabat. Kalau begitu rapatnya kedudukan. Inilah salah satu daripada faktor-faktor yang kadang-kadang kalau kita duk fikir mungkin keberkatan kita itulah agak kurang lah. Maknanya hubungan jadi tak apa-apa nak baik. Itu kalau berselisih betul. Macam suap tu, kalau kita nak takbir sampai nak susah, itu baru ada kasih sayang, baru ada ramah mesra. Itu tidak macam budak lah, budak lain yang jenis terkejut dia tu. Kalau abang ni melompat sana kemari kan dia terkejut. Lepas tu kita pun ambil lah kain, kita bedungkan dia. Dia punya tidurnya berkejam tak ada siapa ganggu. Macam dia rasa macam dia dipeluk oleh mak dia. Betul tak? Macam itulah ibadat sembahyang berjemaah ni. Kan ada budak baru lain, kalau kita tak bedung ni, ada setengah-setengah pun dia memang tak ada bedung, dia terapkan je. Apa dia tak gaduh. Tapi ada setengah-setengah tu, bukan semua kanak-kanak kadang-kadang bila dia lahir daripada ibu dia rasa kalau terkejut kalau abang dia melompat ke, akak dia ke apa dia tak senang, kita pun bunyi tergantuk apa dia dah terkejut juga kan. Jadi kita bedung je, elok dia letak kan, dia rasa macam mana. Dia tengok dia tidur pelan. Seterusnya hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladina yasiluna as-sufufa wa man sadda furjatan rafa'allahu ya darajatan, rawahu Imam Ahmad. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat. Tahu rahmat makna belas kasihan kepada kita. Ya. Nak turun bala tak jadi, Allah Taala belas kasihan. Kalau petaka ke apa ke, kalau bencana ke apa, na'udzubillah, ya. Allah Taala beri rahmat. Sesungguhnya Allah memberi rahmat dan para malaikatnya pula mendoakan bagi orang yang masuk untuk menutup celah-celah suap sembahyang. Kadang-kadang kita renggang, kemudian orang datang belakang, dia tengok renggang, dia masuk dalam renggangan kita tadi, antara kita dengan kawan kita pada suap yang pertama, kedua, ketiga, kadang-kadang dia renggang. Jadi ada orang datang, dia lambat datang, dia tengok ada renggang, dia masuk. Lepas tu kita kena bagi ruang kat dia supaya dia dapat masuk. Tapi kalau kita tembi dia, alamat tergolek lah dia ke belakang ni. Patutnya kita bagi dia. Kalau tidak pun kita rapat. Kalau tak nak bagi orang ruang masuk, kita rapat. Ini kadang-kadang ya, kalau kita tengok bila buat suap, ya, buat suap yang pertama selagi kita tak akan buat suap yang kedua selagi suap yang pertama tak selesai, tak penuh. Kemudian kalau ada ruang, cari jalan supaya kita sendiri rapat. Jangan kita tunggu orang lain, sini penuh dan kita tak rapat dalam gitu. Tak boleh, ya. Lagi satu, kalau hari Jumaat atau apa, kita tengok kadang-kadang ada orang dia suruh orang ke depan, tapi yang dia sendiri tak ada ke depan, pun tak betul juga. Patut ini bukan boleh tolak ansur dah, ya. Kalau kita berada di suap yang ketiga, tengok suap yang kedua kosong, patutnya kita sendiri ke depan, tak payah kita suruh orang. Itu peluang untuk kita mendapat, ya, anugerah ataupun hadiah pahala yang lebih besar, ya. Pada suap yang pertama lebih baik daripada suap yang kedua, ya. Afdalus sufuf lirijal awwaluha summa yalinahu ya. Maknanya afdal saf ila saf, bagi orang lelaki ialah saf yang pertama, ya. Kemudian mengiringi saf yang pertama apa dia? Saf yang kedua, saf ketiga, keempat, ya. Dan tidak kita buat saf yang kedua, melainkan saf yang pertama itu mesti dipenuhkan dulu. Jadi maknanya kita kena rebut peluang. Kosong aja di depan, penuhkan. Kosong di depan, penuhkan. Kosong di depan, penuhkan. Jangan kita suruh orang lain pergi ke depan sedangkan kita tidak ke depan. Rugilah, kita yang rugi, ya. Dalam masalah ni kita kena kaitkan dengan fastabiqul khairat, hendaklah kamu berlumba-lumba ke arah kebajikan. Itu ayat tu kena pegang. Tak boleh kita dalam situ kita nak bagi orang lain tawaran, kita tinggalkan tawaran yang diberikan kepada kita, tak layak, ya. Pasal kita datang awal. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah memberi rahmat dan para malaikatnya pula mendoakan bagi orang-orang yang masuk menutup celah-celah suap sembahyang. Dua, iaitu pertama Allah bagi rahmat, yang kedua malaikat mendoakan bagi orang yang masuk menutup celah-celah suap sembahyang, serta orang-orang yang merapatkannya. Jadi orang yang merapatkannya pun mendapat rahmat Allah dan mendapat doa dari para malaikat. Dan selain daripada yang tersebut, orang yang masuk menutup celah-celah suap itu akan beroleh satu tambahan lagi. Satu tambahan lagi, iaitu apa dia? Iaitu ditinggikan maqam, ditinggikan martabatnya, kedudukannya dengan perbuatannya itu kepada satu darjat yang lebih tinggi, ya. Ini dikatakan karamatul ashkhas ataupun kemuliaan peribadi seseorang. Dia jadi marwah dia di situ, kehormatan ataupun marwah ataupun darjat martabat kedudukan. Sebab itu tuan-tuan, dalam masalah ini timbul karamatul ayat biasa. Kita baca macam azan kan. Bila azan aja itu karamatul ayat. Ayat azan ni kita sebut Allahu Akbar. Itu karamatul ayat, maksudnya keramat azan tu. Syaitan habis berterbang lagi. Dah lah lari terkentut dah tu. Bunyi kentut tu sampai dia sendiri pun tak dengar. Syaitan ni tadi. Ya. Itu suara azan. Jadi kita ni kadang-kadang kita baca Yasin, kita baca selawat, kita masuk rumah, kita baca doa, itu dari segi ayatnya. Ayat yang kita baca itu dia ada karamah. Dia menggerunkan, ya, bagi makhluk-makhluk, ya, macam apa ni, orang apa ni, jin kapi apa semua, dia takut dengan ayat-ayat yang kita baca. Tapi persoalannya diri kita sendiri itu macam mana? Kita jaga tak diri kita?
wudu kita jaga tak masa kita baca tu, ataupun kita ni jaga tak dari segi amalan-amalan kita, macam keikhlasan kita jaga tak. Itu persoalan karamatul, maknanya kehormatan ataupun maruah individu itu sendiri. Jadi dari aspek ini, dari aspek menjaga saf ni, dia boleh meninggikan martabat dan kedudukan seseorang. Kalau dia tak jaga, dia takuti dia jatuh maruah dia, kehormatan atau darjat dia tak title ataupun kedudukan dia tak naik dalam martabat dia. Dia boleh mengundang kepada kehormatan diri, maruah ataupun darjat. Orang pandang mulia. Pasal ini darjat ataupun martabat ataupun maqam ini Allah yang bagi pada seseorang. Itu dalam istilah yu'til mulka man tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Dia kadang-kadang tak menafikan usaha dan ikhtiar. Kena usaha ke depan untuk merebut martabat dan kedudukan ataupun kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti doa dimakbulkan, supaya orang pandang gerun, orang pandang hormat kepada kita dengan sebab karamatul syakhs tadi, kemuliaan diri seseorang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Itu dalam satu hadis dia kata, man la yarham la yurham. Siapa yang tak belas kasihan, maka dia tidak dibelas kasihani. Man la yarham man fil ardi la yarham man fis sama. Siapa yang tidak belas kasihan kepada makhluk yang ada di muka bumi ini, maka dia tidak dibelas kasihani oleh makhluk yang ada di langit. Siapa dia? Malaikat tak belas kasihan. Alhamdulillah. Kadang macam-macam boleh jadi gitu lah. Macam-macam lah. Kalau bertasuk. Jadi tuan-tuan sekalian, merujuk pada hadis Imam Ahmad ini, dalam hadis yang lalu Rasulullah SAW menyuruh umat Islam supaya membetulkan saf sembahyang, saf semasa mengerjakan sembahyang berjemaah, supaya saf itu jadi teratur, supaya saf itu jadi betul-betul lurus dan tidak lenggang di celah-celahnya. Kerana pembetulan saf yang demikian adalah dikira, adalah dihitung dari amalan mengerjakan sembahyang dengan sempurna. Maknanya sembahyang menjadi sempurna dengan sebab saf sempurna. Macam itu. Jadi ini satu perkara yang patut diambil serius. Mesti ambil beratlah. Kalau ada renggang je, tarik kawan supaya rapat. Tapi jangan tarik baju dia macam tu. Marah je. Tak ada adab. Kita tarik tu tak ada adab. Jadi kalau kita pegang bau dia, kita rapatkan kepada kita, mudah-mudahan jadi berkat. Kalau orang yang faham dia tak ada masalah, tuan-tuan. Macam kita dengar-dengar ni semua, kalau buat begitu kita tak ada masalah, betul tak? Tapi masalah orang yang tak belajar, dia tak tahu. Marah dia. Petang ni kau sekarang. Aku sibuk-sibuk. Ini semua punya luas. Dia marah Aku nak rapat-rapat. Mula dah dia tak kubing tu, mengempak je. Orang nak tak kubing tu susah. Tahulah dia kasih sayang. Macam itu. Walaupun masjid luas, walaupun surau luas, tapi dari segi saf tu, mesti kena rapat. Setengah-setengah tu dia rapat sampai kaki pun kena tu. Kaki tu kena dengan kawan. Kena rapat. Tapi kalau orang tak belajar, tak faham, macam kita tak mendengar apa, marah dia. Pasal dia tersentuh tu kan, marah. Kalau baru lagi lah, rapat sampai kau selisih baru. Bus semayang dekat masjid Nabi yang dekat Raudah. Nak sujud pun susah. Betul tak? Kat Raudah, taman ma baina qabri wa minbari raudatun min riyadil jannah kan. Rasulullah pernah bersabda, di antara mimbar aku dengan kubur aku satu taman daripada taman syurga. Berebut orang semayang kat situ. Sampai nak sujud pun susah. Sampai ke tahap itu tempat punya orang berebut. Kalau kita dah duduk kat situ, janganlah bangun. Kalau bangun memang tak dapatlah lagi tempat kita. Ini berebut je, tempat yang begitu mempunyai fadilat yang tinggi dan punya pahala yang besar agar direbut oleh masyarakat Islam sampai lagi. Dalam hadis ini pula diterangkan bahawa orang-orang yang mengambil berat, ini satu lagi perkara yang penting. Dalam hadis ini, hadis yang kita baru saja terangkan tadi, hadis ini pula diterangkan bahawa orang-orang yang mengambil berat
Orang yang mengambil berat, menjaga shaf dengan sebaik-baiknya, orang ini akan diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Allah belah kesian kat dia. Ya. Lepas tu tak timbul masalah, ya, nak marah-marah, nak, ya, tak boleh. Patutnya kena ada sifat tawaduk, ya. Tapi zaman sekarang ni kurang tawaduk, asyik nak marah aja. Tak boleh lah. Tawaduk ni kadang-kadang bukan senang, ya. Merendah diri lah. Kalau dia apalah, ditegur dia apa, dia kita ada tawaduk lah, ya. Kalau tak ada tawaduk, itu yang jadi pecah belah, ya. Pasal sifat tawaduk ni datang daripada dalam hati, ya. Merendah diri, ya. Tak boleh angkuh, sombong, takabur, ya. Dan hadis ini pula diterangkan bahawa orang-orang yang mengambil berat menjaga shaf dengan sebaik-baiknya akan diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, dan mereka akan didoakan oleh malaikat. Apa dia doanya itu? Semoga dosa mereka diampuni oleh Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa si fulan, terimalah taubatnya. Jadi itu yang jadi kita tenang, aman, damai, ya. Dengan ini umat Islam adalah dilatih supaya sentiasa berada dalam shaf yang bersatu padu dan teratur rapi. Lebih-lebih lagi dalam masa menghadapi menghadapi cabaran, menghadapi musuh. Sekarang banyak musuh yang sentiasa nak memecah belahkan umat Islam, supaya umat Islam ini tidak bersatu padu. Banyaklah perkara-perkara yang menjadikan kita tak ada bersatu padu. Hubungan antara kita dengan negara Arab kurang, musuh-musuh antara bangsa memecah belahkan hubungan dengan menggunakan, dengan idea-idea yang boleh memecah belahkan, ya. Semasa menghadapi musuh di medan perang, Allah Subhanahu Wa Taala memberi panduan di dalam Al-Quranul Karim. Ini dia dalil, ya. Sedangkan negara kita tak ada berperang, aman damai. Patutnya ada, usaha-usaha ke arah, mendekatkan lagi dengan, kasih sayang, ramah mesra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk mempertahankan agamanya. Jadi kalau ditakuti, kalau kita tak ada hasrat seumpama itu, mati kita tidak dikira mati syahid. Ada hadis menyebutkan siapa yang tidak bercita-cita nak mati syahid, maka ditakuti dia mati, dia tak merasai mati syahid, Alhamdulillah min zalik. Walaupun tak ada berperang, dalam hati itu mesti nak ada untuk mati pada jalan Allah macam itu, mati syahid barulah dapat, walaupun dengan niat sekalipun, Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk mempertahankan agamanya, matlamat untuk menegakkan agama Allah di muka bumi dalam shaf ataupun barisan yang teratur rapi. Shaf yang teratur rapi, itu dalam medan peperangan digambarkan begitu, mesti bersatu padu. Kalau ikut pahaman kita, maksud bersatu padu ni dari segi kasih sayang, ramah mesra, jangan ada berpecah belah, bergaduh, berkelahi, bersengit. Seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh, bangunan yang teguh berdiri. Ini merujuk pada ayat 4 surah As-Saff. Jadi semasa menghadapi musuh, maksudnya tengah semayang ni, kita nak semayang berjemaah ni, kita sedang berhadapan dengan musuh, iaitu apa dia? Iblis, syaitan. Tapi kita tak nampak dia, tapi dia menyelinap dalam darah. Inna syaitan la yajri fi bani Adam kama jarad dam. Sesungguhnya syaitan itu menyelinap di dalam darah anak Adam dan berenang-renang di dalam darah. Ini dia. Macam mana tak mengirap darah? Abang balik aja daripada suruh, berhenti dia enjin motor depan rumah, ini jalan mengirap, kata orang rumah kita kadang-kadang. Betul? Mana-mana datang kalau tidak kerana syaitan mengganggu. Jadi kita kena faham-faham lah, Antara kita sesama kita ni pun kadang-kadang ada
Syaitan kacau kadang-kadang, ya. Adik-beradik impor lamai, dara mara, anak pinak kadang-kadang. Kalau tak jaga betul-betul. Itu sebab bacaan-bacaan kita ni kadang-kadang perlu dibaca dengan kuat. Azan ni kuat-kuat ni. Kalau zikir ni orang dia kuat. Jadi bila dia kuat, dia lari, dia tak tahan. Dia panas. Ya. Bila kita baca kuat dia panas, dia terbakar. Ya. Yang kita tak faham. Cuba kita baca perlahan. Sekali lagi sekarang dia datang. Yang bunyi huruf apa? Huruf kha ni. Tidur lah. Apa lagi kerjanya? Ni ceramah-ceramah ni. Tak betul dia datang. Hinjut je. Kelopak mati. Pun lain dah tahu. Tidur malam panjang lagi. Betul? Kerja ni. Lepas tu dia baca bagi kuat. Zikir-zikir ni sama-sama baca. Macam ni. Kalau di rumah baca tahlil, baca arwah, baca kuat-kuat. Dia lepas. Dia hantar kuat. Macam kita nak pecahkan batu yang pejal. Tapi boleh hubungan biji ni, mana boleh pecah? Dia mesti dihantar dengan batu besi waja, betul tak? Jadi zikir pun begitu juga. Sebab itu zikir, ada ulama khilaf. Ada kali zikir cara perlahan, ada kali zikir cara kuat. Zikir yang kuat itu bagi orang yang ibtidai, bagi orang yang tingkat permulaan. Tapi orang yang dah memang famous dalam masalah berzikir ni, kadang-kadang ahli-ahli tarikat dia tak payah zikir, kadang-kadang dia memang dah dalam benak hati dia tu, walau seminit, walau sesaat, tak pernah lupa Allah. Tapi macam kita macam mana? Pandang steering kereta ni pun dah lupa dah. Baru nak start. Macam mana? Itu orang dah sampai dia punya makam. Tapi kita ni kebiasaannya nak masuk tandas, keluar tandas, nak makan, nak minum, nak tidur, nak baring. Fikir syariat tu pun dah, kalau betul-betul kuat, insya-Allah mudah-mudahan berkat, ya. Kita jaga-jaga suap ni. Kadang-kadang orang dia tak peduli suap dia lantak. Api gaduh kan, rasakan semayang sudah. Rasakan semayang sudah. Ini yang parah. Ya. Jadi semasa menghadapi musuh, yakni iblis dalam semayang, maka Rasulullah SAW pula memerintahkan umat Islam. Sebab itu Nabi kata apa? Kamu balik dari peperangan yang kecil kepada peperangan yang lebih besar. Nak baca Quran bukan senang kalau tak ada kekuatan dalaman. Padahal Quran dah letak dah dekat Iran. Kita semayang duha kan. Nak tak baca Quran sikit dalam setengah jam apa tu. Ya. Baru bagi salam ni Assalamualaikum. Ngantuk tidur lah. Baru nak baca Quran. Kadang-kadang baru bagi salam aja nak capai lah Quran. Assalamualaikum. Ya, mak suruh pesan beli mi sekut. Kata cucu. Kata tu, kata apa nak. Yalah nanti aku pergilah pasal dah habis macam ni. Macam wirid-wirid lepas maghrib tu, kalau ikut kaedah ni, lepas maghrib, kita tak boleh berpaling pada dunia ni. Cakap pada dunia pun tak boleh. Dia sampai kita dah selesai wirid, apa semua, sampai lah azan isyak, barulah kita lepas isyak tu barulah selesai. Sebab antara maghrib dengan isyak ni, orang dulu memang cukup jaga. Orang yang memang warak, jaga amal ibadat dia daripada maghrib dengan awaminya, dengan awami ma'hifzil imannya, awami ma'istikharahnya, dengan baca Qurannya. Kita orang habis dia bagi salam untuk imam, teruslah. Ya. Mat, tadi kau aku nampak kat kedai mamak makan apa? Dah berbual terus. Berbual habis dia punya fadilat antara lepas maghrib sampai isyak. Padahal masih itu. Itu juga macam waktu macam ini, waktu matahari nak terbit ni. Orang yang kaki zikir ni macam saya tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selagi tak terbit matahari, tak tinggalkan tiga semayang. Itu kalau orang yang tak ada sibuk lah, yang kita yang bekerja tak ada buat apa-apa. Pasal kerja bukan wajib. Tapi yang jenis kaki beramal ibadat, selagi matahari tak terbit, selagi waktu tak isyraq, selagi matahari tak terbit, nak tinggalkan tiga semayang tu, takut tak diberkati. Ya? Itu yang kadang-kadang itu karamatul kemuliaan individu itu sendiri, kita takluk pada amalan dia kadang-kadang. Ya? Jadi semasa menghadapi musuh iblis dalam semayang, ibaratnya dalam medan peperangan juga, macam kita nak semayang,
Kita nak takbir, Allahu Akbar. Pasal apa tadi azan, dia dah cabut dah. Dia lari. Habis-habis dia ingat pokok cermin dengan pokok ciku je. Sekali lagi kamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak ada lari tu, dia dah jalan lagi Allahu Akbar, dia pun datang. Dia datang je, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Cek kena tenang. Dah baru ingat. Kunci kereta ketinggalan kereta lah, apa selup lah, sempat lah. Baru datang ingatan-ingatan yang mengganggu. Sebab itu semasa menghadapi musuh iblis dalam sembahyang, maka Rasulullah SAW pula memerintahkan umat Islam, ya, seperti yang tersebut dalam hadis Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, iaitu Rasulullah membetulkan, Rasulullah merapatkan barisan saf sembahyang supaya iblis tidak mencelah masuk. Iblis tidak mencelah masuk di celah-celah renggangan tadi. Kalau tidak, habislah. Orang ni dirasuk, orang ni dicuba, orang ni dibuka, kadang-kadang macam-macam, ya. Jadi iblis dan suku sakatnya akan masuk mencelah di celah-celah saf yang renggang untuk mengacau dan untuk menimbulkan was-was, menimbulkan serta merosakkan khusyuk. Tak timbul khusyuk lagi dah. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, pada ahlul mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya mencapai kejayaanlah orang yang di dalam sembahyangnya khusyuk, iaitu hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditegaskan lagi, dan janganlah badan-badan kamu berselisih antara seorang dengan yang lain sehingga menjadikan syab bengkang bengkok. Nescaya berselisihlah tujuan hati kamu akan berselisih yang akan menyebabkan hilangnya khusyuk. Jadi dia pergi pada tafsiran di sini, dia hilangnya khusyuk. Ya. Tapi ada setengah tu ditafsirkan sebagai boleh membawa kepada perpecahan dan pergaduhan serta perkelahian. Ya. Tak ada bersatu padu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Itu tafsiran satu lagi lah. Untuk tafsiran di sini dia cuma nak jaga bibit kekhusyukan tu saja. Ya, asyik jaga khusyuk, asyik jaga khusyuk. Tapi di sebalik tu, ya, di sebaliknya tu, ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Pasal masyarakat ni dia ada kepimpinan dia, ada dia punya makmum dia dalam masyarakat kan. Jadi kalau kita ambil pengajaran daripada imam, bila imam salah, makmum tegur, ya, itu di antaranya lah, ya, pengajaran berjemaah ni. Sebab itulah disunatkan bagi imam sebelum takbiratul ihram supaya imam ini berpaling ke kanan, supaya imam itu berpaling ke kiri, mengingatkan kepada sidang jemaah dan meminta mereka supaya membetulkan shaf masing-masing dan merapatkan celah-celahnya. Amalan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW merujuk kepada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain daripada Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Ini merujuk kepada kitab Fathul Bari. Jadi kalau begitu, apa kelebihan syak yang pertama? Nampak? Di sini ada diterangkan. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna ala shaffil awal. Rawahu Imam Ahmad wa Abu Daud. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahawa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah azza wa jalla akan memberi rahmat dan para malaikatnya mendoakan bagi orang-orang yang sembahyang pada shaf yang pertama. Habis shaf yang kedua macam mana? Maknanya kurang sikitlah. Bukanlah tak ada langsung dia tak payah sembahyang, langsung tak payah sembahyang, tak boleh lah, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Jadi dalam hadis yang lain adalah dijelaskan maksudnya begini. Jadi saya dah terjemahkan hadis tu, ya, yang mana Nabi SAW telah bersabda, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberi rahmat. Apa makna rahmat? Memberi belas kesian, ya. Ini salah satu daripada rahmat tanah bumi Malaysia ni,
Allah Ta'ala pelihara daripada gempa bumi, pelihara daripada gunung berapi, pelihara daripada itu. Salah satu daripadanya pasal kita memakmurkan masjid surau madrasah ni, dengan pengajian ilmunya, dengan sembahyang berjemaahnya, mula balik daripada rumah ke masjid. Walaupun tak ada buku lain, buku tu baik juga. Sebenarnya dia mendatangkan rahmat. Tapi kalau begitu orang lain penumpang rahmat je lah, betul tak? Orang lain penumpang rahmat, betul? Yang bukan Islam yang menumpang rahmat, tumpang rahmat je. Yang membawa rahmat tu mudah-mudahan kita lah, tak ada masalah Tapi yang lain tu dia menumpang rahmat. Dia kena sedar dia menumpang rahmat. Kalau gitu kau nak kaya-kaya je lah. Janganlah kau sekut hal orang Islam punya hal, agama Islam punya hal. Kau nak kaya ke kau punya pasal lah, tak, betul tak? Jangan nak sibuk orang Islam bermakmurkan masjid surau madrasah dengan azan tiap-tiap waktu. Jangan banyak cakap. Jangan kacau. Shut up you. Quiet. Biar dia terkejut perut. Patut kena macam ni. Tengking sekali. Kau cakap pandai-pandai kau agama kau pun tak kacau, agama aku kau jangan kacau. Lakum dinukum waliyadin, betul tak? Agama kau, agama aku. Itu aja cukup. Shut up you. Akulah, kau senang. Kalau tidak nanti, bukan main lagi dia. Lebih-lebih ni pula dia pula daripada kita orang Islam pula. Betul tak? Itulah. Kena jaga tuan-tuan. Itu maruah kehormatan diri kita. Kena jaga. Betul lah tuan-tuan, banyaklah doa. Ada doa yang diajar oleh Rasulullah kan. Fansurna alal qaumil kafirin. Betul tak? Baca banyak-banyak. Fansurna alal qaumil kafirin, fansurna alal qaumil kafirin, fansurna alal qaumil kafirin. Ingat tuan-tuan ya. Ini dalam Taurat Injil dah sebut lah. Siapa yang mengikut Nabi Muhammad, wajah-wajah dia digeruni tau. Wajah-wajah dia dihormati. Kita ni rasa macam alam itu macam cokor pasir tu. Mengantuk kebilah apalah kan, kita kata terkutuk-kutuk. Sebenarnya wajah orang yang sembahyang berjemaah ni, dia bersinar-sinar, dia bercahaya-cahaya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Zalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Itu masalah dosa antara kita dengan Allah Ta'ala. Itu kita tak, itu antara kita dengan Allah Ta'ala. Itu salah dikait-kaitkan. Dulu kau main lagi kau ya, sekarang baru nak warak. Jangan. Itu masalah peribadi. Itu antara seseorang dengan Allah Ta'ala, dia boleh tobat. Kita yang cakap kita belum tentu ini. Betul tak? Tentang kau yang masuk neraka jahanam. Jangan kau nak banyak-banyak kita. Kau Tuhan boleh menghukum orang masuk neraka jahanam, tak masuk neraka jahanam. Betul tak? Sekarang itu kena faham. Ya? Jadi itu prinsip agama kena berbalik pada syarak betul-betul ya. Sosial dan peribadi yang semua kena jaga ya. Maklumlah kalau yang berkaitan dengan yang lain daripada agama tu kita tak kisahlah. Ini pasal berkaitan agama kita jangan serius ya. Boleh batu maruah bangsa, maruah agama, maruah individu. Itu tuan-tuan cuba tengok Israel bila dia serang Palestin, apa matlamat? Kalau tak lain tak bukan ialah kerana nak cari pengaruh Netanyahu, betul tak? Dalam pilihan raya. Betul? Jadi dia kempen atas dasar tumpahan darah kerajaan rakyat Palestin. Tumpah darah. Kempen sanggup tumpah darah. Pendek saja dia tinggal. Tapi sejarah Yahudi macam hari Ashura. Ashura ni ada peristiwa ni. Ashura ni 10 Ashura. 10 Ashura tu 10. Jadi 10 Muharram. Yang sebelum Ashura tu namanya hari ke-9 Tasu'a. Ya, Tasu'a tu 9, Tis'ah. Wahid Isnin Salasa Arba'ah Khamsah Sitah Sab'ah Samaniyah Tis'ah kan. Asyara. Jadi Tasu'a tu 9, Ashura tu 10. Jadi siapa yang puasa pada hari ke-9, maka Ashura tu hari ke-10. Siapa yang puasa hari Ashura, ya, dia tak puasa hari Tasu'a, dia boleh puasa hari selepas Ashura macam hari ni. Hari ni boleh lah puasa kalau nak. Siapa yang tak puasa hari Tasu'a, ya, dia satu hari sebelum Ashura dan satu hari selepas Ashura. Macam itu ya. Boleh faham. Jadi Rasulullah SAW bila sampai di Madinah, dia tengok orang Yahudi sambut hari Ashura. Sambut hari Ashura. Ya, mereka seronok gembira kerana hari Ashura tu. Bila ditanya oleh Rasulullah, apakah hari yang kamu sambut
sehingga kamu bergembira ini? Maka jawab orang Yahudi, kami bergembira hari ini kerana Nabi Musa terlepas daripada ancaman Firaun. Kan Nabi Musa lari daripada Firaun, laut terbelah, laut merah terbelah, maka Musa dapat lari. Jadi kata Nabi Muhammad, kami umat Nabi Muhammad ni, kami ni lebih berhak menyambut hari Ashura, lebih berhak daripada kamu menyambut hari Ashura. Nampak? Kami lebih patut, lebih berhak menyambut hari Ashura. Jadi Nabi isytiharkan bahawa berpuasa hari Ashura dan hari yang satu hari sebelum Ashura dan satu hari selepas Ashura, supaya bercanggah dengan hari sambutan yang disambut oleh orang Yahudi. Jadi dalam Islam galak kita supaya bercanggah dengan apa yang apa yang diamalkan oleh orang Yahudi. Itu asal usulnya. Kita tak boleh sama dengan dia. Pasal dia akan cari jalan macam mana supaya kita, ya, kalau dia masuk lubang biawak pun kita akan masuk dalam lubang biawak juga. Dia akan pengaruhi, ya, orang Yahudi. Kita tengok sejarah orang Yahudi di Madinatul Munawwarah. Berapa jenis orang Yahudi ada di Madinah pada masa itu? Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani apa lagi satu? Bani Quraidah, Bani Nazir, Bani Qainuqa. Ada 3. Mereka ni berada di bawah perjanjian apa tuan-tuan? Perjanjian setia dengan Nabi. Ada piagam Madinah. Tuan-tuan kalau belajar orang Madinah, tuan-tuan akan jumpa piagam Madinah, yang mana orang yang ada dalam Madinah dia kena berkasih sayang, tak boleh bergaduh, berkelahi, bersingit. Sedangkan pada masa itu ada orang Yahudi. Pada satu hari orang Yahudi ni, dia ambil baju orang perempuan Madinah, orang perempuan yang pakai hitam tu, baju ni diikat je dekat tiang. Bila orang perempuan tu bangun, baju tadi meluka lah, ya, terbuka daripada pakaian perempuan tu. Jadi seolah-olah satu keadaan yang mana menghina, ya, wanita Islam pada masa itu. Bangun orang Islam marah, bunuhnya Yahudi tu yang buat ramai tadi tu, ya. Datang Yahudi lain pula, bunuh pula orang Islam tu pula. Oh, bila sampai berita itu kepada Rasulullah, terus Rasulullah perangi mereka, ya. Di antara Yahudi ni tadi, ya, diperangi, ditawan serta dihalau keluar daripada Madinah. Itu satu. Yang kedua, ada di antara Yahudi tu dia letak batu, Rasulullah lalu, ya. Kalau jatuh batu tu atas Rasulullah, mesti Rasulullah mati, diimpak dia batu. Tapi malaikat Jibril bagi tahu, ya Muhammad ada batu. Rasulullah tolong keluar juga. Itu lepas jatuh batu. Keluar orang Yahudi. Dalam peristiwa Bani Mustalik, tuan-tuan, Yahudi juga, ya. Satu orang lelaki Yahudi masak sup kaki kami, sup kaki kami. Dalamnya ada racun yang paling kuat sekali. Dibagi pada Rasulullah. Rasulullah ni satu orang yang suka makan sup kambing. Dan kali kalau makan sup kambing, ingat Rasulullah, supaya dapat sunnah Nabi. Satu lagi labu air, labu. Rasulullah suka makan labu air, ya. Sunnah Nabi juga. Jadi Rasulullah ambil tu, ni apa, sup kambing tadi, sup kaki kambing tadi, Rasulullah kena pada bibi, terus menjala dia punya rata. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahawa Rasulullah juga adalah di antara orang yang mati syahid. Sebab ni racun. Pasal apa lepas daripada Rasulullah pegang apa ni, sup kaki kambing tadi ni, ya. Lepas tu Rasulullah dah tak berapa sihat dah lepas tu. Kena demam panas lah kadang-kadang, ya. Tu ada kata Rasulullah termasuk dalam golongan yang mati syahid. Itu pun satu juga usaha ke arah nak membunuh Nabi Muhammad SAW di Madinatul Munawwarah oleh sikap orang Yahudi. Kalau lah Nabi mereka sanggup bunuh, apatah lagi umat manusia yang selain daripada bangsa mereka. Anggaran berapa dah orang Yahudi mati? Anggaran 6 orang aja mati. Tapi orang Palestin berapa? 100 lebih, 100 lebih mati. Orang Yahudi tak ramai, dalam 6 orang mati. Tapi tuan-tuan, satu nyawa Yahudi tak sama dengan bilangan 100 orang. Mereka sanggup merdekakan orang Palestin yang dalam penjara beratus-ratus orang dengan sebab nak menyelamatkan satu nyawa orang Yahudi, ya. Kerana orang Yahudi adalah merupakan satu orang yang cukup takut mati, ya.
hiduplah 1000 tahun lagi. Ini istihad mereka. Kalau boleh hidup 100 tahun lagi boleh, 1000 tahun lagi. Baik, saya sentuh sikit. Situ ada isu semasa lah. Kadang-kadang kata pula Ustaz ni tak menyentuh isu semasa, tak ada perkembangan. Takut juga. Tak ada sentuh langsung. Itulah dalam buku. Memang dah ada orang cakap macam tu kan. Kadang-kadang ya. Dia terus sikit lah. Dalam hadis yang lain dijelaskan lagi, maksudnya kalaulah mereka mengetahui setakat mana besar ganjaran pahala yang akan didapati oleh orang yang sembahyang pada syok yang pertama, nescaya mereka akan mengundi untuk mendapat tempat di situ. Tengok syok yang pertama ni, kalau kita tahu kelebihan dia, ya, undilah nampaknya. Hari ni kita undi siapa dia akan penuh syok yang pertama. Ini terus akan nak undi melopong. Kau lah naik. Patut bergebuk, ya. Satu lagi belakang imam. Kau bergebuk belakang imam tu, banyak nak ilmu kau, banyak melopong belakang imam. Seorang pun tak ada, ya. Tak ada nak duduk. Bila duduk aja dah kena sini. Tak boleh, dia kena. Sebab itu Rasulullah dah beritahu dah, siapa yang duduk belakang imam, biarlah orang yang ada berilmu, ulul ahlak, orang yang punya ilmu, ya. Jadi kalau salah imam boleh tegur, ya. Orang yang betul-betul terror lah dalam masalah semayang ni, ya. Masalah sujud sawi ke apa ke, mesti ada orang yang ada ilmu lah. Takut kali. Jangan pula memang jadi takut pula nak belakang imam pula. Tak kisah, kita dah biasa dah, mana ada imam pun nak jaga juga. Janganlah berkecamuk pemikiran jadi imam. Habislah semayang tak mana pergi, ya. Rumah langgang lah makmum. Hadiah naik, hadiah turun, hadiah turun bawah, hadiah naik. Dia kena sebenarnya semayang ni rehat. Pasal apa Rasulullah kata arihna ya Bilal, jom kita rehat wahai Bilal. Bilal bin Rabah lah, Rasulullah kata jom kita rehat. Yang duk tak rehat ni pasal kita duk sibuk ni lah, duk fikir macam-macam hal rumah, hal anak, hal rumah tangga. Itu memang tak rehat. Bila kita nak semayang itu, kita dah lupa dah semua, ya. Kita dah mi'raj, kita dah melancong ke arah sana. Kalau ikut pandangan Iqbal, itu katakan, ya, semayang itu mi'raj bagi orang mukmin. Kalaulah mereka mengetahui setakat mana besar ganjaran pahalanya yang akan didapati oleh orang yang semayang pada syok yang pertama, nescaya mereka akan mengundi untuk mendapat tempat di situ, tempat syok yang pertama tadi. Ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Fathul Bari, ya. Jadi kelebihan atau fadilat yang diberikan kepada orang-orang yang semayang pada syok yang pertama itu ialah kerana mereka lebih awal datang ke masjid. Betul tak? Itu kelebihan orang yang datang awal ke masjid. Dapat mengambil tempatnya yang berhampiran dengan imam. Ada dua, ya. Pertama, orang yang mendapat kelebihan syok yang pertama ni pasal dia orang yang mula sekali datang ke masjid. Kalau hari Jumaat dia dapat tu, binatang korban yang paling besar sekali, apa dia? Unta. Bawah sikit, yang paling corot sekali apa tu? Telur ayam. Tapi dapat telur ayam pun janganlah balik pula, tak semayang Jumaat pula. Inilah kena semayang juga, ya. Jadi kelebihan atau fadilat yang diberikan kepada orang-orang yang semayang pada syok yang pertama ialah kerana mereka lebih awal datang ke masjid. Yang pertama, hujah yang pertama, dia dapat kelebihan tu pasal dia datang awal ke masjid. Kalau dia tak datang awal, macam mana dia nak dapat syok yang pertama? Dapat mengambil tempatnya yang berhampiran dengan imam. Kalau begitu semayang berdekatan dengan imam lebih afdal daripada jauh pada imam. Dapat mendengar bacaan imam yang betul untuk diajarkan kepada orang lain. Pula dah. Kalau hebat kita bahasa Arab lah. Imam baca ayat tadi boleh dakwah pula pada orang lain. Ambil ayat, buat ingatan ke apa, ayat-ayat yang baca oleh imam tadi boleh didakwahkan kepada orang lain. Memanglah kalau orang Arab dia tahulah bahasa Arab. Imam baca, dia boleh dakwah pada orang lain. Baca pun tak faham. Imam baca nak dakwah apa? Dan dapat pula mengingatkan imam jika imam terlupa. Satu kelebihan lagi, kalau imam terlupa boleh diingatkan. Pasal dia dekat dengan imam, terlupa sesuatu bacaan, boleh dibetulkan.
atau sesuatu perbuatan sembahyang yang imam terlupa boleh dibetulkan. Sebab itulah orang-orang yang berilmu adalah dikehendaki berdiri di belakang imam pada saf yang pertama. Kalau dia tahu dia ada berilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan solat jemaah, itu tentang ilmu tak dapat dinafikan. Binasa manusia kerana apa? Bermula manusia itu binasa melainkan orang yang berilmu. Orang yang berilmu binasa melainkan orang yang beramal dengan ilmunya. Orang yang beramal dengan ilmunya juga binasa melainkan orang yang ikhlas. Mukhlisin ala din. Ini diterangkan dalam hadis Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Bunyi hadisnya begini, terjemahan dia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Maksudnya begini. Hendaklah orang-orang yang akil balik. Rasulullah pernah bersabda, hendaklah orang yang akil balik dan cerdik pandai berdiri berhampiran dengan aku. Pada saf yang pertama, ini merujuk kepada Jami' Tirmizi. Dan hadis yang lain juga diterangkan bahawa baginda apa? Baginda SAW suka sahabat-sahabat baginda dari kalangan kaum Muhajirin dan sahabat-sahabat mereka itu sahabat Nabi daripada golongan Ansar berdiri berhampiran dengannya pada saf yang pertama untuk mencontohi amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan maknanya mempelekehkan orang yang bukan Muhajirin dan Ansar, bukan. Maknanya mereka ni orang yang memang kenal Nabi, belajar dengan Nabi, memahami tentang iman Islam secara mendalam. Kalau begitu, mestilah orang yang di belakang Nabi adalah orang yang memberi sokongan yang kuat kepada Nabi dalam beramal ibadat. Betul tak? Jadi itulah maksud dia. Jadi saf yang pertama juga hendaklah dipenuhi lebih dahulu. Kemudian saf yang lain ini diterangkan dalam beberapa hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, penuhkanlah saf yang pertama, kemudian saf yang berikutnya, saf yang kedua. Sudah itu kalau ada kekurangan, maka hendaklah kekurangan itu pada saf yang akhir sekali. Katalah saf pertama penuh, saf kedua penuh, saf yang ketiga penuh. Ada kalau kurang penuhkan. Jadi yang kurang tak penuh saf itu biarlah saf yang paling akhir sekali dia tak penuh saf. Pasal apa? Berapa yang ada dia akan memenuhi yang di akhir sekali. Jadi yang betul-betul tak kekurangan saf, dia adalah orang yang paling akhir sekali. Yang lain tu mesti asap depan. Ya. Selain dari itu, berdiri pada bahagian sebelah kanan daripada saf, sama ada saf yang pertama ataupun saf yang lain lebih besar pahalanya daripada sebelah kiri. Tengok pula macam ni belakang dah sengit aje lah. Belah kanan aje, belah kiri dah tak ada orang. Pula dah. Ini pun bahaya juga ni. Yang datang semua penuh belah kanan ni. Saf pertama belah kanan, saf kedua belah kanan, saf ketiga belah kanan, saf keempat belah kanan semua. Habis belah kiri kosong. Mana boleh macam itu, dah tak seimbang pula. Menurut keterangan hadis juga, susunan makmum adalah seperti berikut. Di hadapan sekali orang-orang dewasa. Kemudian barulah kanak-kanak lelaki. Jika mereka ramai, kalau mereka tidak ramai, bolehlah mereka berdiri pada saf orang dewasa. Dan di belakang sekali ialah orang perempuan. Afdalus sufuf lirijal awwaluha sumayalinahu afdalus sufuf lil mar'ah akhiruha. Sebagaimana sabda Nabi SAW, seabdal saf bagi kaum wanita ialah di belakang sekali. Macam itu. Ini bukan masalah nak meletakkan kedudukan. Ini masalah memang dah syarak kata begitulah. Kita kena apalah. Tauqifi maknanya tak boleh nak didebatkan. Memang dah kedudukan macam itu. Jadi tuan-tuan, ini dapat saya sampaikan dalam keadaan bahan renungan kita bersama pada pagi ini. Jadikan sebagai pengajaran. Mudah-mudahan dapat diambil faedah. Ampun dan maaf kalau terdapat salah dan silap. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'alna min ibadika shalihin. Allahumma ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud ya fa'alu lima yurid aghnina bi halalika an haramik
وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم اعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره وارفعنا البلاء والوباء والبلاء والرياء والزنا والاهواء والفحشاء ما ظهر منها ما بطن من بلدنا ذا خاصه عن بلاد المسلمين اما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا بتلاوه القران وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ada apa nak cakap? Silakan.